Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini saya akan share sedikit tentang anatomi otak. So, otak ni adalah satu organ yang sangat penting dalam tubuh manusia, yang mana ia berfungsi sebagai organ yang mengkoordinasikan fungsi tubuh dengan menghantarkan pesanan ataupun data kepada organ tubuh yang lain supaya ia dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, sebagai contoh, kelenjar pituitari menghantar pesanan kepada kelenjar-kelenjar yang merembeskan hormon supaya sistem tubuh pada manusia berfungsi dengan baik dengan adanya hormon seperti hormon adrenalin, ketika mana tenaga diperlukan lebih untuk digunakan dalam aktiviti seharian, dan hormon-hormon yang lain untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Selain itu juga, otak berfungsi sebagai organ yang mengkoordinasikan pergerakan dan juga kestabilan badan manusia. Dan sebenarnya otak terbahagi kepada 4 bahagian asas yang utama, iaitu yang pertama adalah cerebellum, yang kedua adalah cerebrum, yang ketiga adalah medulla oblongata, dan yang keempat adalah brainstem. Cerebellum adalah bahagian yang paling besar sekali. Kalau kita tengok pada bahagian otak, cerebellum lah yang paling besar. Dan cerebellum ni terbagi kepada 2 bahagian, sama ada hemisfer kanan ataupun hemisfer kiri. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeza. Seperti yang asasnya kita tahu, pada hemisfer kiri, bahagian otak yang sebelah kiri, ia lebih kepada bahagian teknikal berbanding sebelah kanan yang lebih kepada proses pemikiran ataupun bahagian yang lebih kepada imajinasi berbanding kiri yang lebih kepada praktikal. Seseorang yang lebih kepada praktikal, dia akan lebih menggunakan otak yang sebelah kiri berbanding orang yang lebih banyak berfikir, dia akan lebih, ataupun orang yang lebih banyak berimajinasi, dia akan menggunakan otak sebelah kanan yang lebih lah. So, bahagian kedua adalah cerebrum. Cerebrum adalah terletak di bawah cerebellum dan bersaiz suku sahaja berbanding cerebellum, dan fungsinya adalah untuk mengawal perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Dan kemudian adalah medulla oblongata. Medulla oblongata ni terletak di bawah cerebrum. Medulla oblongata ni berfungsi sebagai mengawal pergerakan-pergerakan bawah sedar seperti pernafasan, degupan jantung dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang di luar sedar yang kita tidak boleh kawal sentiasa. Kita tak boleh kawal degupan jantung kita, bila kita nak berhenti, bila kita nak jalan dan sebagainya, kita tak boleh nak kawal. Dan degupan jantung ni berlaku berterusan, kita tanpa kita sedar. Sama juga macam nafas, kita tanpa kita sedar kita bernafas. Kita cuba untuk berhenti bernafas dengan menahan nafas, tak lama lepas tu kita akan bernafas semula tanpa kita sedar, walaupun dengan niat kita nak berhenti bernafas seketika. Itu adalah fungsi medulla oblongata. Dan kemudian adalah brainstem. Brainstem ni bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan di antara otak dan juga spinal cord, iaitu saraf tunjang kita, yang terletak di tulang belakang. Okey, fungsinya adalah sebagai jambatan yang menghubungkan saraf tunjang dengan otak. So, kegagalan otak ada berlaku dengan banyak. Contohnya penyakit yang berkaitan dengan kegagalan fungsi otak adalah Alzheimer, cerebral palsy. Lagi satu, amnesia. Okey, itu adalah di antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kegagalan fungsi otak. Dan macam mana otak ni mendapat data ataupun maklumat dan mengalirkan data ataupun maklumat. Yang pertama sekali, setiap organ tubuh kita mempunyai sel-sel reseptor yang mengesan rangsangan yang berlaku terhadap sekeliling kita. So, rangsangan-rangsangan yang diterima itu akan dihantar kepada otak melalui proses synaptic fusion. Synaptic fusion ni adalah satu hubungan sinaps yang menyebabkan satu aliran elektrik berlaku di antara satu sel neuron ke sel neuron yang lain. Dan otak kita terdiri daripada beribu-ribu, berjuta-juta sel neuron. Lagi banyak kita fikir, lagi banyak kita guna otak, lagi banyak sel neuron kita yang berfungsi, dan lagi banyak charge elektrik yang terhasil di dalam otak kita dan juga badan kita. So, pada synaptic fusion itu akan berlaku rembesan kimia, dan rembesan kimia itu adalah satu pemangkin yang akan membantu kita punya data tu berlalu dengan sangat pantas, sepantas kilat pergi ke otak, dan otak akan fikirkan akan kebahagiaan di mana yang lebih sesuai untuk memikirkan hal-hal data yang sedemikian untuk reflect
kepada rangsangan tersebut. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum.